dan puting beliung yang melanda 4 kawasan di Ipoh kemarin. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, laporan mengenai pokok tumbang paling banyak diterima pihaknya sejak awal kejadian sebelum Majlis Bandaraya Ipoh menggerakkan operasi membersihkan lokasi terjejas. 16 rumah di beberapa kawasan, antaranya Taman Desa Sri Cepo, Kampung Tawas, Taman Tasik Damai dan Kampung Sri Klebang Tambahan Jaya di Ipoh terkesan dengan kejadian ribut dan puting beliung yang turut menyebabkan pokok tumbang namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dan apapun, kita doakan keselamatan semuanya dan anda boleh rujuk Met Malaysia menerusi laman sosial mereka ataupun menerusi aplikasi yang mereka ada untuk dapatkan perkembangan terkini cuaca di seluruh negara. Dan kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Okay? Stay bersama kami, pengajian bicara adab selepas ini di UNIC Seindah Sabah. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sabarlah menyempuni dugaannya. Ujian ini pengajaran untuk kita renung kembali, di manakah letaknya keimanan. Fikirlah sedalamnya, wahai insan. Sebaik-baik pembantu. Kabarkan berita gembira, bagimu surga, bagimu surga, bagimu surga. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita rasa macam, subhanallah, aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Rupa-rupanya yang kita rasa tak baik, itulah yang baik untuk kita, tuan-tuan. Allah nak kebaikan-kebaikan tu dalam kehidupan kita. Allah bagi ilmu kat kita, bukan sekadar ilmu. Allah bagi kita mampu untuk beramal dengan ilmu tersebut, sehingga kan orang di sekeliling kita redha dekat kita.
Kalau tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita dulu macam mana? Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu tenggelam dalam maksiat, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat dan orang benci dekat kita. Tapi sekarang Allah beri hidayah dekat kita, tuan-tuan. Allah alihkan kita duduk di situasi yang lebih baik. Maka manfaatkan sebaiknya ilmu yang kita belajar. Kita beramal dengan sungguh-sungguh beramal, tuan-tuan. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa Allah sedang melimpahkan kasih sayang dan cintanya untuk kita. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya mungkin. Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini teman-teman, dan saya Faiz Saja Osman. Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan bicara adab kita. Tak lain tak bukan untuk kita tambah ilmu berkaitan dengan adab dan juga akhlak sahsiyah kita. InsyaAllah kita nak belajar pada malam ini. Dan dah masuk episod kedua untuk musim baharu bicara adab, membicarakan kitab baharu Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dan insyaAllah kita bawakan karya terjemahan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan kita nak sambung lagi, saya kira anda boleh mengikuti siaran bicara adab kita ini sama ada menerusi Facebook Live juga YouTube kami, dan dengarkan macam biasa dekat radio. Sampai anda memandu mungkin ke mana jugalah, nak pulang ke kampung ke, hati-hati. Dulu kita dah cerita dah adab menaiki kenderaan, adab bermusafir. Jadi kali ini banyak yang bakal kita pelajari. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun bersama dengan kita dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sangat bercuti lah Ustaz kita. Hari wilayah pun juga sangat bercuti, insyaAllah. Hari ini sambil anda sahabat-sahabat kita dengar-dengar dekat rumah, saya harap program ini menjadi program untuk isi keluarga kita. Adab ini tak kira yang dewasa maupun kanak-kanak, semua orang perlu pelajari, dan insyaAllah kita bawakan bicara adab kita. Kita nak sambung terus pengajian. Kali ini kita masih lagi membicarakan mukaddimah untuk kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi anda terus dengarkan kami. Silakan Ustaz pengajian kita malam ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman yang benar, dan Allah kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita sudah pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yaqifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan. Nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Dimuliakan Diki Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam rahmat, kasih sayang dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga Allah memilih kita pada malam ini untuk kita bersama-sama lagi di dalam bahagian daripada taman-taman syurga sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapat faham tentang agama. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Maka bersesuaian dengan apa yang kita baca di dalam muqaddimah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada minggu yang lalu. Di muqaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Ni bila anak-anak kita nak masuk sekolah, ni bulan 3 kan, bulan 3 baru masuk. Sekarang kita punya fasa persekolahan dah beza dah. Saya hari tu tanya, ada seorang anak kawan tu, darjah 1 tahun ni kan, darjah 1. Tak, 6 tahun dia kata. Sebab dia bulan 3 baru, sekarang dia masih pergi tadika. Dah lari sikit tahunnya. Dia masih anggap dia 6 tahun. Jadi bulan 3 baru dia kata dia darjah 1. Jadi ini juga perkara yang kita perlu ingatkan kepada anak-anak kita. Bila kita siapkan mereka untuk berpakaian sebelum pergi sekolah, pakaikan baju mereka, pakaikan tie mereka. Kalau sekolah agama, pakaikan tudung, kopiah dan sebagainya. Perlu juga kita beri ingatan. Janganlah semata-mata kita hari-hari ingatkan belajar rajin-rajin supaya nanti dapat duit banyak, dapat kerja yang besar. Tapi ingat, kita kena ingat belajar kerana Allah. Jadi kalau kawan-kawan dia tak faham, kita tolong ajarkan. Tapi kalaulah kita selalu pesan periksa nombor 1, periksa nombor 1, periksa nombor 1, dia lagi suka kalau orang lain tak faham supaya dia dapat nombor 1. Tapi kalau dia ingat belajar ini ibadah, kita lah yang kena tanamkan. Sebagaimana Imam Ghazali tanamkan di dalam permulaan kitabnya untuk kita. Kalau nak belajar, ni sebelum baca buku Bidayatul Hidayah ni, ingat bahawasanya jangan sampai kita belajar untuk mendapat sesuatu daripada dunia. Kerana dunia tidak kekal. Itu yang kita selalu ulang kan. Kita selalu memperbanyakkan sesuatu yang tidak kekal, yang
memperbanyakkan sesuatu untuk kekal bersama kita, akhirnya kita tidak kekal untuknya. Kumpul-kumpul kita yang meninggal. Jadi ingatan ini perlu diberikan sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang dia menuntut ilmu dengan tujuan kerana Allah, ibadah untuk hilangkan kejahilan, maka dia akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Al-Ghazali telah sebutkan, dan kita telah sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, tentang di dalam kitab ini ada bidayah dan ada nihayah. Bahkan disebutkan apa dia hidayah itu. Hidayah itu adalah jalan menuju Allah, kata para ulama. Bidayah itu apa dia? Apa permulaan ni? Permulaan dalam menuju Allah. Itulah dia disebutkan syariat dan tariqah. Dan juga apa dia penghujung dalam nihayatul hidayah. Penghujungnya adalah hakikat. Ni kalau kita bicarakan secara detail, kalau kita mengaji di Faiz, di masjid ataupun di madrasah, akan dijelaskan satu-satu. Ada syariat, apa maksudnya, ia berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh baginda Nabi. Tariqah ni apa dia, mengamalkan apa yang wajib dan sunat, meninggalkan yang makruh dan haram, dan berlaku warah dalam tiap-tiap perbuatan kita, sehingga kita sampai kepada hakikat. Kita fahami yang kita lakukan kesemuanya adalah kerana Allah, dan kita menyaksikan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tu sampailah kita mengetahui semuanya yang kita lakukan itu kerana Allah, dan ianya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sambung lagi perbahasan kita. Kita dah sebut pada pertemuan yang lalu bahawasanya bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Kita sebut pada pertemuan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tengok apa disebutkan. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan ia mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebut di dalam hadis dan juga perkataan para ulama, sedangkan syaitan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah yang berbunyi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ianya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sebelum ni yang kita sebutkan, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab ini, beliau menyebutkan untuk kita cuba tengok diri kita. Adakah lepas kita mulakan perjalanan, kita cuba untuk mengamalkan pada diri kita apa yang kita pelajari, dan kita cuba untuk menguji hati kita. Kalaulah dia cenderung kepadanya dan nafsumu mengikut arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka itu akan membawa kita kepada penghujung jalan menuju Allah, sampailah kita dapat melewati lautan ilmu yang luas tersebut. Tapi kena ingat bahawasanya syaitan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Walaupun kita rasa kita ni menuntut ilmu ni, ilmu agama ni, maka syaitan takkan biarkan kita, kata Imam Al-Ghazali. Macam mana caranya? Dengan dia bagi kita motivasi agar menuntut ilmu. Tadi kan disebutkan fadilat menuntut ilmu cukup banyak. Sampai disebutkan di dalam kitab-kitab, antaranya Syarah Maraqil Ubudiyah. Jadi orang-orang Arab ni dia Faiz, mereka para ulama berkhidmat dengan para ulama lagi. Contoh Al-Imam Al-Ghazali telah tulis buku Bidayatul Hidayah. Macam mana para ulama berkhidmat pula dengan Imam Ghazali? Mereka mensyarahkan pula apa yang Imam Ghazali sebutkan. Jadi pula sebuah buku lagi tepat. Maka antara syarahan yang terkenal ataupun syarahan yang popular yang selalu digunakan dalam menjelaskan makna dalam Bidayatul Hidayah ni, sebuah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, namanya Maraqil Ubudiyah. Maka ketika mana kita baca tentang bab kelebihan menuntut ilmu, akan kita termotivasi lah nak menuntut ilmu ni. Sebagai contoh disebutkan, bagaimana disebutkan inna fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Disebutkan apa? Kelebihan orang yang berilmu atas orang ibadah seperti kelebihanku, kata Nabi, atas orang yang terendah dari umatku. Maksudnya beza sangat jauh kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah. Tu orang yang berilmu dengan orang ibadah, belum lagi orang yang tak ada ilmu. Jadi kita bila dengar tu dah tentulah kita nak menuntut ilmu. Bahkan Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamaha wa qiyamiha. Maka disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali melihat wajah orang alim dan orang yang berilmu lebih menyenangkan bagiku daripada ibadah 1 tahun dengan puasa di siang ni dan salat di malam. Maka ini adalah hadis-hadis berkaitan dengan betapa mulianya menuntut ilmu. Dan ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak rasa bosan dengan menuntut ilmu. Kadang-kadang dia rasa tak minat dengan ilmu tu, tapi sebab kita tak motivasi dia. Cuba tengok tentang permainan ke apa-apa ke. Bila ada motivasi, orang sanggup buat. Orang sanggup. Contoh ni nak main bola. Main bola, buat pertandingan, menang dapat hadiah sekian-sekian. Semua orang nak masuk. Maka menuntut ilmu pun kena ada motivasinya. Apa yang akan didapati daripada ilmu itu? Di samping perlu diingatkan tentang niat itu kerana Allah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali ni, hadis-hadis ni akan syaitan dendangkan kepada telinga kita supaya kita bersemangat. Tapi kita terlupa. Dia tutup kita daripada dengar apa? Bukan itu saja yang dapat pada orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau dia tak beramal, tengok. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, sedangkan hidayah, maksudnya apa? Amalannya tidak bertambah. Belajar tentang sembahyang banyak, tetapi sembahyangnya macam tu juga, maka ianya bertambah jauh dari rahmat Allah. Bukan makin dekat, tapi makin jauh. Maksudnya apa? Nak bagi tahu di sini, bukan sahaja menuntut ilmu yang dituntut, tetapi cara menuntut ilmu dengan betul juga satu perkara yang perlu diambil perhatian. Mulakan dengan niat yang baik, hadir dalam keadaan yang baik, belajar dan berdoa agar dapat kefahaman yang benar, kemudian beramal. Barulah sempurna jalan menuntut ilmu tersebut. Jadi jangan kita jadikan ilmu kita tu hanya ilmu, tetapi kita tidak amalkan. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi
orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Itu yang kita kena doa sentiasa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi ajar kita doa tu. Kenapa Nabi ajar kita? Kerana ada orang menuntut ilmu tu tak memberi manfaat padanya. Apa yang disebutkan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang ketika mana kita belajar dan kita dapat ilmu tersebut mendekatkan kita kepada Allah, kita mampu beramal dengannya. Padahal Rasulullah selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk dan daripada amalan yang tidak diangkat, yakni tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar. Dan syaitan juga melupakan Engkau daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu laylata usriya bi aqwamin tuqrabu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tih wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Aku melalui pada malam aku diisrakan. Ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni kita dah tak lama dah nak sampai ke Isra' dan Mi'raj. Nak kena ambil perhatian dah, nak kena baca dah. Tambah kenal kita pada Nabi, ambil pengajaran dalam perjalanan yang sangat hebat, peristiwa yang sangat agung. Kemudian disebut apa? Dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Maka berhati-hatilah wahai saudara daripada tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuan. Jangan terpedaya. Tengok Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah dia kita sebut orang yang telah berjalan menuju Allah, yang telah sampai kepada Allah. Sebab apa? Dia boleh ingatkan kita dan dia tahu caranya. Kalau kita ni sembrono je lah mengaji ni, janji mengaji. Yang kita tahu mengaji tu, dapat pahala mengaji ni ibadat. Kita tak tahu tentang syaitan juga boleh menipu daya kita dengan cara tersebut. Macam mana Imam Al-Ghazali boleh ingatkan kita? Kerana beliau telah melalui perjalanan. Kalau kita ni pun dia pakai contoh raya Cina ni kan, jalan sesak. Saya sampai tak keluar daripada Kuala Lumpur, duduk lah dekat sini. Orang lain berjalan kan. Maka kalaulah kita ni tak pernah pergi ke satu tempat dalam keadaan macam ni, kita ikut signboard je, perjalanan kita itu kita tak pernah lalui. Jadi dia jam. Sebab kita tak tahu shortcut. Kita ikut je manual. Tapi kalau orang yang dah pernah, contoh kita nak ke Johor lah, kita ikut jalan yang ada lah. Tapi kalau kita tu pernah pergi ke Johor, ataupun kita ikut orang yang dah pernah pergi ke Johor, ataupun orang Johor pergi dengan kita, dia tahulah mana jalan-jalan dia tu. Dia tahu mana jalan-jalan untuk sampai, dan juga laluan-laluan tikus. Maka dalam kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu kepada guru, perlu kepada orang yang dah sampai dan baca buku-buku mereka. Antara buku ni adalah yang kita sedang baca sekarang. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini dengan pesanan Al-Imam Al-Ghazali tentang orang-orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan bicara kami. Bicara adab kita bawakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan
102.7. Cuba bersama pastinya di Game Inspirasi Inforia Islam. Bicara adab kita bawakan. Terima kasih yang terus mengikuti kami yang baru je dengarkan siaran ini. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. InsyaAllah kita bawakan bicara adab kita menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, dan insyaAllah ini baru episod kedua kita bawakan mukadimah kita untuk kita dengarkan perkongsian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dan insyaAllah banyak yang kita nak pelajari, banyak juga yang dah kita dengarkan tadi tentang bagaimana belajar ilmu itu, manfaat-manfaatnya dan apa larangan-larangan yang sebagainya. InsyaAllah banyak lagi yang bakal kita dengarkan. InsyaAllah kita nak terus bersama ikuti pengajian kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Syaitan kata, tak apa, pergi mengaji. Padahal sebenarnya ia telah memperdayai engkau dengan memesongkan niatmu. Tengok betapa halusnya syaitan. Dia kata, dia bagi nak pergi mengaji, pergi mengaji. Nak beli kitab, beli kitab. Nak duduk majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Tapi dia pesongkan niat kita. Bahkan sekarang ini kita sangat-sangat perlu jaga niat. Kita takut kita banyak terpedaya. Kadang-kadang kita masuk dalam pengajian ilmu, kita tak dengar pun pengajian tu. Tapi kita buat live. Sebab apa? Guru yang datang tu guru yang sangat terkenal. Kita buat live tu, kita bukan dengar dia cakap tu, kita tengok berapa view kita. Kita nak naikkan view kita. Kita nak naikkan follower kita. Allah. Kita nak pandangan manusia tentang Allah, baguslah dia. Kita nak bos kita tengok rupanya kita ni rajin pergi pengajian ilmu. Itu kerja siapa? Kerja syaitan. Ketika kita dah baik, dah tujuan ataupun tempat yang kita tuju, majlis ilmu, tapi syaitan usik sikit je. Buat live contohkan. Bagus, betul. Kita buat live tu sebarkan ilmu. Tetapi niat itu mesti sentiasa dijaga. Kalau kita tak sebarkan, mungkin orang lain pun tak dapat manfaat. Tetapi kita nak cakap di sini, poin kita bukan isu nak buat live. Tidak, ni contoh. Tapi nak cerita betapa halusnya syaitan boleh menipu daya kita. Dia bukan suruh, tak payahlah pergilah disco. Dia tahu kita tak nak pergi. Kita bukan jenis mat disco kan. Jadi dia ubah agar akhirat kita tak jadi akhirat. Itu pun dah satu kejayaan dah sebenarnya bagi syaitan. Maka disebutkan lagi apa? Maka celaka. Cuma tengok, maka celaka bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Itu ingatan pada diri kita. Baik. Jadi jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Dan ketahuilah bahawa manusia itu di dalam menuntut ilmu ini ada 3 keadaan. Ni kita kena tahu ada 3 golongan ataupun 3 kategori dalam orang yang menuntut ilmu. Kita kena cek diri kita sebelum kita sambung lagi dalam perbahasan-perbahasan yang besar di dalam kitab ini. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekal ke negeri akhirat. Ni golongan yang paling kita belajar untuk bawa ke akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah. Itulah doa yang kita selalu baca setiap kali mengaji tu. Kalau kita di IKIM ni, setiap kali sebelum kita mula pengajian, kita sebut apa? Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Dan terus kita sebut ibtigha'a wajhillah. Ya Allah, aku niat ni nak cari redha Kau. Nak cari redha Kau. Mudah-mudahan sebab kan kita sebut ketika mana kita berada di dunia, saksi kita ada 4. Yang pertama masa, yang kedua tempat, yang ketiga anggota, yang keempat malaikat. Jadi masa ini, tempat ini, kita harapkan
anggota ini, kita punya mata melihat, kita punya telinga mendengar, hati kita bukakan, anggota kita untuk beramal dengan apa yang kita belajar. Semua ini akan jadi saksi depan Allah. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah dan negeri akhirat. Sebab tu benda-benda ni perlu dipesan pada anak-anak bila kita belajar. Nak pergi sekolah, dah niat belum? Kenapa pergi belajar ni? Kerana Allah. Mula-mula memang kena buat macam tu. Kerana Allah tak apalah. Belajar kenapa? Kerana Allah. Sampailah dah lekat dalam otak dia ni. Mungkinlah masa dia kecil-kecil tu dia nak kejar lagi. Nombor 1 dapat hadiah, kan? Nombor mata pelajaran terbaik. Tak apa, dia kejar tu. Tapi kita selalu ingatkan. Nanti bila besar dia akan ingat. Tapi kalau dia kecil pun tak pernah cakap, tak pernah ingatkan. Yang hanya diingatkan adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat duniawi. Maka kita jangan salahkan orang lain. Kalau ketika mana nanti kita bertemu dengan Allah, berada di barzah, tidak ada bantuan dari ahli keluarga. Kita tak pernah pesan, kita tak pernah ajar, kita tak pernah. Jadi tanggungjawab mengajarkan anak-anak walaupun mereka telah dewasa, kena diingatkan. Apa mereka kena buat, apa yang mereka perlu lakukan, apa bekal yang kita harapkan daripada mereka. Kena bagi tahu. Tak payah cakap nanti dia orang dah besar, dia orang boleh dah fikir sendiri. Betul lah, dia orang boleh fikir sendiri. Tapi kalau dia orang tak fikir, kita pula yang pening fikir nanti. Jadi kita kena maklum, ingatkan. Maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta. Dia mencari ilmu untuk mendapat keuntungan segera, nak dapat keuntungan dunia juga, dan mendapatkan kemuliaan. Jadi tujuan tu semua bersifat dunia. Sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan, keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Dia buat, tapi dia sedar perbuatan dia ni salah. Tujuan dia ni tak betul ni. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan berbahaya. Ni dalam bahaya. Sebab apa? Sebab dia ada kemungkinan-kemungkinan. Apa kemungkinan ni? Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyyazubillah. Sebab apa tak sempat taubat? Takut niat-niatnya yang salah menjadikan amal dia tak diterima. Kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah Subhanahu. Terserahlah. Kemudian urusannya terserahlah kepada Allah. Kalau Allah nak ampunkan, maka sifatnya Allah Ghafurur Rahim. Tetapi kalau tidak diterima ampunnya dan dia diseksa, Allah Maha Adil sesuai dengan apa yang dibuat. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu dia bertaubat. Tengok poin ni. Kalau dia mendapat taufik, tu yang kita selalu pesan tu. Kenapa kena syukur bila kita dapat melakukan taat? Kerana kita telah mendapat taufik daripada Allah untuk mentaati Allah. Itu yang paling bernilai. Penulis kita ada sebut yang paling bernilai Allah turunkan kepada kita taufik. Dan yang paling bernilai Allah angkat dari diri kita adalah ikhlas. Dua benda ni besar. Kemudian, dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula mengambil pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai. Dah betulkan apa yang salah, sempat betulkan. Maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Jadi orang yang kedua ni dia ada kemungkinan dan kemungkinan. Kita tak tahu, tengok macam mana pengakhirannya. Ketiga, orang yang dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu
sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ada orang yang menuntut ilmu, ini je, ini sahaja tujuannya, supaya dibanggakan, supaya dilihat manusia, supaya dipuji, supaya mendapat keuntungan, supaya semua yang bersifat dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya. Dahlah dia buat macam tu. Tengok, orang yang ketiga ni dahsyat ni. Dahlah dia niat pun untuk dunia, untuk dapat semua daripada dunia. Kemudian dia kata apa lagi? Tapi dahlah macam tu, dia masih terpedaya lagi dengan dunia. Tengok, dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini terpedaya. Sebab tu setiap kali mula pengajian kena doa banyak-banyak pada Allah. Allah bukakan hati kita, Allah bagi faham yang benar, Allah datangkan ilmu waktu kita perlukan, Allah fasihkan lisan kita. Tu semua kena minta dengan Allah. Allah faham dan ajarkan kepada kita ilmu. Kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Sebab apa dia rasa dia punya kedudukan? Sebab dia rasa bila dia memakai pakaian ini, dimudahkan segala urusannya. Dan orang semua memandangnya dengan pandangan dan sangkaan yang baik. Jadi dia rasa, ini tanda-tanda lah ni. Tanda-tanda ni Allah terima ni. Orang semua suka kat aku. Contoh. Jadi terpedaya. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Padahal zahirnya dan batinnya penuh dengan tamak dan halubah dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk bertaubat kepada Allah. Kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Ini orang-orang yang ketika kita mohon pada Allah, ya Allah, selamatkan kami daripada menjadi golongan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada golongan yang pertama yang menuntut ilmu kerana Allah dan beramal kerana Allah, juga ingin mencapai ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usul. Selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal. Nabi kata ada yang lagi bahaya daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Maka mereka ialah ulama su', yakni ulama yang jahat. Ulama su', yakni ulama yang jahat. Maka perbahasan ulama su' ni dijelaskan panjang lebar. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita akan cuba juga untuk menghuraikan ataupun menjelaskan sedikit. Tapi kita tengok dulu seterusnya apa kata Al-Imam Al-Ghazali. Dajjal itu tujuannya sudah jelas, untuk menyesatkan manusia. Dekat sini Al-Imam Al-Ghazali jelaskan kenapa yang kata ulama su' lagi bahaya pula daripada Dajjal. Dajjal ni dah Nabi sampai ajar doa pula kan, untuk kita kena jauh dari fitnah Dajjal. Tapi Nabi disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali apa dia? Dajjal itu tujuannya jelas, nak sesatkan manusia. Jadi kalau kita nampak, kita tahu Dajjal, kita tahu dia memang nak sesatkan kita. Tetapi ulama su', walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia,
Namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan, kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dia cakap macam tu, tapi perbuatan dia tak macam tu pun. Jadi orang akan terkesan dengan perbuatan, bukan terkesan dengan percakapan. Ni yang disebut lisanul hal afsah min lisanul maqal. Kita punya tindak tanduk, perbuatan itu lebih fasih, lebih memberi kesan daripada perkataan. Anak-anak kalau kita buat, dia akan lebih ikut daripada kita cakap. Maka sedemikian juga. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su' daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama su' dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dibaikkan oleh lidah mereka. Walaupun mereka cakap yang baik-baik, tapi perbuatan mereka itu memberi saham lebih banyak untuk orang ikuti. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su' ini. Tengok orang yang contoh macam ni. Contohnya apa dia? Ada satu perniagaan yang haram, tetapi ataupun syubhah. Jadi orang-orang biasa ni tak berani lah nak masuk, betul tak? Sebab apa? Ada orang kata tak boleh. Lepas tu bila dengar dalam ceramah kata tak boleh. Tapi bila mereka lihat, ni ada, orang ni ada masuk, ustaz ni ada masuk, syekh ni ada masuk, orang ni ada masuk. Kalau boleh masuk, kalau mereka masuk tu boleh dah maksudnya. Walaupun mereka cakap tak boleh dalam ceramah contohnya, tapi bila tengok mereka juga yang melakukan, mana yang orang ikut? Yang mereka cakap ke yang mereka buat? Yang mereka buat. Jadi ini penjelasan Al-Imam Al-Ghazali yang sangat jelas, pesanan kepada orang-orang yang sudah mempunyai ilmu. Ni untuk kita ambil insaf pada semua. Bukan kita kata pada sesiapa, tetapi pada semua kita ingatan untuk diri kita. Kita baca kitab ni bukan untuk tengok orang lain. Itu pun antara matlamat yang penting dalam pengajian kita. Bukan nak cerita tentang orang tu, nak tuduh orang tu, tak. Kita cerita ini untuk diri kita. Orang yang jahil sebenarnya kemudian sebut, maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat pelbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita akan sambung lagi selepas rehat ini insya-Allah pada pembahasan berikutnya. Saya kepada anda, jangan ke mana-mana, terus ikuti pengajian ilmu kita untuk bicara adab. Tonton di Facebook dan YouTube serta dengarkan di Radio IKIM. Kembali selepas ini, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dua? Sekejap, ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua, semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Terus ikuti pengajian adab kita dalam Bicara Adab bersama dengan saya Faiz Jotsman setiap Selasa 9 malam untuk kita bawakan pengajian menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita dalam mukaddimah. Kita nak bawakan bicara kitab Bicara Adab kita kali ini. Sas, kita sambung ni, silakan Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi di dalam mukaddimah Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita baca mukaddimah Al-Imam Al-Ghazali pada kali ini, kita akan lihat betapa pentingnya mukaddimah dalam membawa kita pada kefahaman sesungguhnya, dan betapa besarnya inti mukaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bukannya tulis sikit-sikit macam sinopsis buku, bukan. Tapi membawa satu perkara yang sangat besar dan memberi kesan kepada apa yang bakal kita baca. Menunjukkan tingginya keilmuan Al-Imam Al-Ghazali
rahimahullah. Namun demikian, nafsu ammarah, ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia, sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Tengok bagaimana syaitan menipu daya seseorang ketika mana dia tidak beramal dengan apa yang dia sebut, tetapi dia rasa banyaklah jasanya kepada agama dan kepada umat. Sebab apa? Sebab dia dipanggil ceramah sana, dia dipanggil ceramah sini, view-nya cukup ramai. Maka itu akan membawa kepada hatinya seolah-olah dirinya diterima. Bahaya je, bahaya. Masa saya dah diterima, ramai orang dah dengar saya cakap dan sebagainya. Tengok, nafsunya juga menkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik dari hamba-hamba Allah yang lain. Di mana nanti kita akan lihat bila mana dia susah nak menerima kebenaran kalau bukan datang dari pihaknya. Kalau dah datang kebenaran bertentangan dengan apa yang dia sebut, maka akan dilihat susah untuk dirinya menerima perkara tersebut. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, kata Imam Ghazali. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia bersempat bertaubat, lalu rugilah dia. Ini keadaan kita hari ini masih lagi dalam suasana pandemik. Ini satu bukti yang kita rasa baru jumpa semalam, hari ini belum tentu lagi kita berjumpa dengan dia. Yang jumpa hari ini belum tentu esok kita jumpa. Bahkan penulis kita adab Habib Muhammad Amin sebut apa, suasana hari ini mengingatkan kita apa yang Allah sebut, yauma yafirul mar'u min akhi. Habib kata dalam Al-Quran Allah sebut hari yang mana yafirul mar'u min akhi, seseorang dia lari dari saudara, wa sahibatihi wa bani, dan daripada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dan anak-anak pinaknya. Hari ini orang nak menziarahi satu sama lain pun takut, nak berjumpa pun risau, kan? Menggambarkan pada kita tentang keadaan seperti itu. Dan jangan sama sekali engkau termasuk dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat selamat atau diperbaiki lagi. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, yakni permulaan menuju Allah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu takwa yang zahir, yakni amal. Dan nihayatul hidayah, yakni kesudahan jalan hidayah, ialah takwa yang batin. Takwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah, yakni melaksanakan ketaatan. Maka akan kita pelajari adab ta'ah. Bagaimana adab-adab untuk mentaati Allah. Jadi kalau kita fahami, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala nak bawakan kepada kita bagaimana untuk menjadikan diri kita bertakwa. Kerana dengan takwa itu kita akan mendapat nihayatul hidayah. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, takwa itu terbahagi kepada dua. Itulah dia yang pertama, melaksanakan taat. Jadi Al-Imam Al-Ghazali nanti akan menjelaskan kepada kita adab-adab dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, yakni meninggalkan kemaksiatan. Ijtinabul maksiyah, menjauhi ataupun ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat-maksiat. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-duanya dengan serba ringkas. Bahkan
kalau kita buka di dalam kitab ini sebenarnya ada 3 bab. Dan yang bab yang ketiga berbicara tentang adabus suhbah. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah dengan makhluk. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita cuba masuk sedikit pada bahagian yang pertama. Kita boleh tengok pada kitab kita. Pada bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ada yang disebut fardu, ada yang disebut sunat. Fardu ni apa? Kewajipan yang memang kita kena laksanakan. Sunat adalah satu tuntutan, tetapi tidaklah ianya sehingga menjadikan kita berdosa kalau kita meninggalkan. Ataupun sunat juga dikenali sebagai nawafil ataupun nafilah. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Jadi kita kena faham, dalam kita beribadah, dalam kita mentaati Allah, ada yang wajib, ada yang sunat. Kita kena tahu mana yang lebih utama. Jadi Imam Ghazali kata, kita kena tahu yang fardu ni lah modal perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita mendapat beberapa darjat dan kelebihan. Jadi perkara ini perkara yang mula kita kena faham. Pokoknya adalah fardu. Asasnya adalah perkara fardu. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan yang sunat sampai yang fardu terabaikan. Yang ni salah. Nak bangun contoh nak bangun malam ni. Nak bangun malam, subuh tak semayang. Allah. Jadi ini satu perkara yang tidak tepat. Yang sebenarnya kedua-dua kita buat. Itu yang paling sempurna. Tetapi kita perlu mengetahui mana asas ataupun perkara utama modal kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi modal kita untuk bertemu dengan Allah adalah perkara yang fardu. Maka disebutkan lagi apa? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ma iftaradtu alayhi. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Artinya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis kursi. Jadi ini adalah hadis kursi. Apa disebutkan? Tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan ke atas mereka. Itulah jalannya. Segala kewajipan kita kena jaga dengan baik. Bermula dengan syahadah. Kalau dalam hadis Nabi sebut bunyal islamu ala khamsin. Terbina ni Islam itu daripada 5. Yang pertama mengucap syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat dan juga haji. Ni semua fardu ni modal kita. Kena dijaga dengan baik. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambahkan amalan-amalan yang sunat. Bila kita nak hampir makin dekat, itulah dia dengan sunat. Setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga aku mencintai, sampailah kerana ingin dekatnya kita kepada Allah dengan sunat-sunat yang kita lakukan, maka kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka apabila aku telah mencintai, apa kesan daripada seseorang yang telah dicintai Allah?
maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Allah memelihara diri sampai dia mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang Allah suka, itu maksudnya. Dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidah yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan engkau, wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula daripada pagi dan petang. Tu tengok Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana cara beliau nak masuk ke perbahasan tu, susunannya sangat cantik. Jadi beliau kata apa? Wahai penuntut ilmu, kamu tak akan dapat melaksanakan ketaatan sampailah hatimu dapat dikuasai dan seluruh anggotamu pada setiap masa dan setiap nafas, dari pagi sampai petang. Jadi nanti dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali susunkan apa yang kita kena buat daripada pagi sampai petang. Begitu. Supaya apa? Supaya dapat kita laksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi walaupun yang paling penting itu kita melaksanakan yang fardu, tapi kita nak ingat Allah, kita perlu jaga sebelum kita nak sampai fardu tu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali pun menyusun, bermula daripada kita bangun tidur, apa kita buat. Tengok susunan Al-Imam Al-Ghazali sangat cantik. Dan yang terakhir kita boleh tengok di sini. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia menilik. Maksud menilik ni melihat segala apa yang ada pada zahir dan batin, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau duduk bersendirian, semua Allah tahu. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhan. Tengok Al-Imam Al-Ghazali ingatkan kita, apa sahaja keadaan kita, kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam muluk. Apa di alam muluk? Alam yang nampak oleh manusia. Dan alam malakut, yakni alam yang tidak dilihat oleh manusia. Dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya seperti firman-Nya, ya'lamul kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali nak bagi ingatan, dan supaya kita nak buat apa yang Imam Ghazali nak sebut nanti. Maka Imam Ghazali kata, ingat semua keadaan kita Allah tahu. Jadi jangan cuba-cuba untuk buat perkara yang Allah tak suka. Artinya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dalam firman Allah, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, kata Imam Ghazali, baik zahir ataupun batin, luar dan dalam. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Kalau seorang hamba duduk depan raja, bergerak pun tidak, apa lagi nak yang buruk-buruk. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia larang. Jangan sampai Allah cari kita, Allah dapati kita berada di tempat-tempat yang tak baik. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendaki kehadiranmu. Bahasa Imam Ghazali sangat halus. Jangan sampai Allah tak dapati kita di masjid, Allah tak dapati kita di majlis-majlis ilmu, dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu dan pada waktu pagi hingga petang. Maka dengarlah baik-baik,
kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bermula dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari berikutnya. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyusun bab ketaatan ni sampai kan dia dah susun jadual harian kita supaya kita dapat capai apa yang kita perlu capai dalam perjalanan menuju Allah. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pada pertemuan akan datang dengan perbahasan yang lebih menarik, bicara tentang apa yang kita perlu buat bila kita memulakan hari kita dengan adab bangun dari tidur, insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Bicara dalam kitab Hidayatul Hidayah, dan selesai mukadimah kita, nak sambung minggu depan.